Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Saya kasihi yang saya muliakan seluruh jawatan kuasa Masjid Al-Kautsar, barisan imam, barisan bidal, para petugas, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, jemaah muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita lapangkan dan kita panjatkan rasa bersyukur kita kepada Allah karena di atas limpah kurniaan rahmat daripada Allah, maka kita masih lagi diberikan ruang dan kesempatan dipilih oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat dapat mendatangi rumah-rumah Allah untuk melakukan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang Nabi sebut dalam hadis riwayat Bukhari yang selalu dilupakan oleh manusia. Kata Nabi, nikmatani maqulun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat kata Nabi di antara bermacam-macam nikmat yang selalu sangat dinalaikan oleh manusia. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat kesehatan, dan yang kedua al-faragh, nikmat masa lapang. Tuan-tuan, kalau pergi tempat rumah-rumah sakit pada ketika ini, kita akan tengok ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang mau datang ke masjid, ada yang mau datang ke majlis-majlis ilmu, ada yang banyak mau melakukan amal-amal kebajikan yang lain. Tapi disebabkan oleh kerana masalah kesihatan, Allah pinjamkan cabut sedikit kesihatan mereka, maka mereka tak dapat lakukan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Sebab itu nikmat kesihatan yang dimiliki oleh setiap manusia itu pasti akan ditanya di hadapan Allah. Dulu aku bagi sihat buat apa? Dulu aku bagi harta buat apa? Semua akan ditanya di hadapan Allah. Dan nikmat yang kedua kata Nabi SAW adalah nikmat al-faragh, waktu lapang. Hari ini banyak orang yang Allah berikan waktu lapangnya yang cukup panjang, tetapi waktu lapang itu tidak digunakan untuk tujuan ibadah kepada Allah. Ini juga akan ditanya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi peringatkan, berebutlah 5 peluang sebelum datang 5 perkara. Di antara 5 itu kata Nabi, wa faraghaka qabla syughlika, masa lapang sebelum datang masa sibuk. Tuan-tuan, hari ini banyak masa lapang, waktu malam, waktu tengah malam, waktu subuh, waktu pagi, waktu tengah hari. Guna masa yang ada itu tuan-tuan untuk beribadah kepada Allah, sebelum nanti tuan-tuan disibukkan dengan urusan-urusan yang lain. Nanti waktu itu barulah kita rasa lemah. 2 hari lepas saya sembang dengan seorang kawan. Dia kerja tuan-tuan kerajaan. Dia berpangkat besar juga, kerja kerajaan, tapi muda lagi. Dia cerita apa dengan saya? Dia kata, Ustaz, saya nak berhenti kerja lah Ustaz. Ini kerja kerajaan tuan-tuan, jawatannya pun bukan jawatan biasa, tinggi juga. Saya kata, kenapa Pak? Susah lah Ustaz kerja saya ni. Susah pergi masjid, susah pergi kuliah. Mengaku dengan saya tuan-tuan. Ini kisah mengaku. Bila saya dengar kisah dia, saya nasihatkan,
Zaman sekarang ni bang maju, kalau dah dapat datang masjid dengan kuliah, sekarang kuliah semua dah boleh dengar, dapat juga. Dia kata tak sama Ustaz, duduk dalam masjid, duduk berhadapan dengan guru tak sama dengan lelaki. Keberkatannya tak sama. Saya terharu betul. Bila saya dengar kisah dia, saya baru teringat hadis Nabi. Sebab itu kita yang banyak masalah uang ni kena banyak syukur dan kena gunakan peluang ini untuk banyak-banyak melakukan ketaatan kepada Allah. Jangan sampai nanti datang masa sibuk, kita tak ada masa lagi untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jadi dua nikmat itu tuan, jangan lupa nak disyukuri. Tapi syukur bukan sekadar syukur lisan, syukur dengan hati. Bagaimana mensyukuri dengan hati? Adalah dengan menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Syukur dua rukun. Tak cukup dengan lisan alhamdulillah Allah berikan kesihatan, tak cukup. Itu bukan bersyukur. Tapi syukur itu kena disempurnakan dengan perbuatan. Kena dimanfaatkan sihat itu untuk jalan Allah SWT. Nabi ketika istrinya Sayyidatina Aisyah melihat Nabi solat setiap malam, solatnya panjang. Saya tak mau cerita panjang macam mana, nanti panjang masa kita. Nabi solat panjang tuan-tuan, sehingga lamanya berdiri Nabi sampai kakinya bengkak. Aisyah istri Nabi bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampunkan dosa dulu dan akan datang, dan bukankah engkau juga telah dijamin syurga? Untuk apa lagi solat sampai kaki bengkak ya Rasulullah? Untuk apa lagi sampai buat begini? Kan bagus rehat. Kata Nabi, ya Aisyah, afala akunu abdan syakur. Tak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur. Ya, aku tahu dosa diampunkan, aku tak ada dosa, syurga confirm. Tapi ini adalah lambang syukurnya seorang hamba kepada Allah dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat tuan-tuan, janganlah kita jadi di kalangan manusia yang tidak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara lagi nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita yang saya nak sentuh sedikit pada tengah hari yang singkat ini, nikmat yang banyak di antara kita juga selalu lalaikan. Sebab nikmat ini Allah Taala belum cabut daripada kita. Apa dia tuan-tuan nikmat itu? Ngam-ngam lagi kita pun masih lagi bendera-bendera Malaysia, bendera-bendera Sabah masih bergantung. Maka hari ini kita nak cerita sedikit tentang nikmat kemerdekaan. Tuan-tuan mungkin belum merasa bagaimana perasaannya duduk di tempat yang tidak merdeka, tempat yang tidak aman, tempat yang tidak bebas. Kerana kita selama ini hidup di tempat yang bebas. Tuan-tuan kalau pernah pergi, mungkin ada di antara tuan-tuan yang pernah ziarah mungkin di beberapa tempat yang keadaan mereka tidak stabil macam kita. Contohnya di Syria, di Iraq, di Afghanistan dan tempat-tempat yang masih bergolak. Tuan-tuan di situ akan lihat betapa besarnya nilai kemerdekaan dalam kehidupan kita. 4 tahun tuan-tuan, Allah berikan saya sedikit rezeki. 4 tahun saya duduk belajar. Tahun yang terakhir kami dengan kawan-kawan kumpul dana daripada Malaysia. Kita nak bagi sumbangan untuk pelarian-pelarian Syria di sempadan Jordan. Syria ni tuan-tuan sebelah Jordan. Kalau tuan-tuan pernah tengok peta Jordan, ada satu daerah, kita panggil daerah, tapi kalau sana panggil negeri, namanya Mafraq. Mafraq ni di situ ada satu universiti yang pelajar Malaysia belajar. Nama dia Universiti Ahlul Bait Jordan. Mafraq ni 15 minit sahaja ke Syria, dekat sangat. Dari sini, lebih kurang dari sini ke Batu 10, itulah dekat sangat. Sangat dekat. Jadi banyak rakyat Syria yang dikejar, ditindas, nak dibunuh oleh tentera-tentera Syria yang zalim. Ramai yang lari ke sempadan minta perlindungan. Tonton bila lari ke Jordan, orang tiada kerja, tiada duit, tiada pakaian, semua tinggal, rumah hancur. Akhirnya apa yang diorang buat? Mengharapkan ihsan daripada NGO tertentu untuk buatkan kemah sementara di tengah padang pasir. Bawa
bawakan alas tempat orang boleh duduk, boleh baring, hantar bekalan makanan. Begitu kehidupan mereka. Ditakdirkan Allah, sebelum saya balik 2014, kami sempat pergi satu trip untuk bagi bantuan. Tuan-tuan, sesampainya band kami di tapak perkemahan pelarian Syria, tuan-tuan, anak-anak kecil berlari, tuan-tuan, berlari kepada kami. Apa yang mereka minta? Minta makanan. Kasihan, tuan-tuan. Waktu itulah kita dapat rasakan betapa besarnya nilai keamanan yang kita rasai di negara kita sendiri. Kita terlalu puji negara-negara luar, tuan-tuan, sampai kita lupa nak mensyukuri nikmat keamanan dalam negara kita sendiri. Tuan-tuan tengok hari ini betapa bebasnya orang Malaysia hari ini. Kemana-mana 24 jam boleh jalan. Kedai pun boleh buka 24 jam. Ya? Restoran pun buka 24 jam. Kalau lagi cerita kedai kopi, cerita politik sampai 3-4 pagi dah ada masalah. Isteri telefon tak peduli. Terlalu asyik, terlalu bebas ya kita. Hari ini kita bebas nak ke masjid. Terlalu bebasnya pencuri pun bebas ke masjid hari ini. Saya minggu lepas saya kuliah di Tawau, ada satu masjid kena curi selipar saya. Ngam-ngam lah saya kuliah kemerdekaan. Memang orang bebas merdeka di Malaysia. Mencuri pun bebas di mana-mana mencuri. Terlalu bebas ya kita, tuan-tuan. Tapi beberapa tempat di negara lain, tuan-tuan, nak keluar rumah beli barang keperluan pun fikir 10 kali. Punyalah mereka tidak merasai nikmat kebebasan yang kita rasa. Maka sebab itu kemerdekaan yang kita tengah rasai itu patut disyukuri. Bahkan kata para ulama, hubbul watan, mencintai tanah air, nikmat kemerdekaan itu adalah wajib ke atas semua umat Islam. Wajib. Nabi sendiri pernah bersumpah bahawa Nabi mencintai kota Makkah. Sebab kota Makkah tempat lahirnya Nabi, tempat usul asalnya Nabi. Nabi mendoakan kebaikan Makkah. Bahkan Nabi pernah sebut, kalaulah bukan kerana atas dasar perintah Allah suruh aku berhijrah ke Madinah, aku tak akan keluar daripada kota Makkah ini, kata Nabi. Punyalah sayang Nabi dengan tanah airnya. Maka sebab itu wajib ke atas kita, kena ada rasa tanggung jawab untuk mencintai dan mempertahankan tanah air kita. Wajib. Sebab itu juga dalam hadis Nabi SAW menyebutkan orang yang mati syahid kerana mempertahankan tanah air, orang yang mati kerana mempertahankan tanah airnya, mereka itu digolongkan dalam orang yang mati syahid. Bahkan kata Nabi, mata orang al-murabitun ini apa? Orang yang berjuang di sempadan, menjaga tanah air, sempadan tanah air mereka, kata Nabi, mereka kalau mati, mereka itu mata mereka tak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Besar ganjaran di sisi Allah. Maka sebab itu bulan kemerdekaan ini, tuan-tuan, kita semarakkan semangat cinta kepada negara kita. Baik, tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, merdeka di dunia belum tentu merdeka pada hari akhirat. Ini part yang kedua. Kita cerita merdeka dunia, merdeka Malaysia. Sekarang kita cerita merdeka akhirat. Merdeka di dunia, pacaklah berapa banyak tiang bendera, tuan-tuan, depan rumah, teriaklah slogan merdeka berapa banyak kali pun, tapi malam kita kalau kita tak merdeka pada hari akhirat di hadapan Allah. Sebab itu kalau orang tanya merdeka dalam Islam itu apa, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Imran, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Inilah jawaban merdeka yang sebenarnya dalam Islam. Kata Allah, barang siapa yang selamat daripada siksaan neraka-Ku, wa udkhilal jannata faqad faz, dan masuk dalam surga-Ku, faqad faz, itulah kejayaan, itulah kemerdekaan yang hakiki sebenarnya. Sebab itu jangan juga kita terlalu taksub dengan merdeka di dunia sehingga kita lupa nak merdekakan diri kita daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nanti lalu bila kita mati, kita nak menuju ke alam akhirat. Ada 2 destinasi, tak ada lagi ketiga, tidak keempat. Dan waktu itu tak ada pilihan. Waktu itu kita hanya tunggu di mana kita akan dihantar. 2 destinasi saja, syurga
ketika itu kepada umat manusia. Kata Allah, inna hadza aduwwun laka wa li zawjik fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Wahai Adam, ingat pesan aku ini. Mulai saat ini iblis ini adalah musuh bagi kamu. Allah telah mengisytiharkan perang kepada iblis sejak daripada syurga lagi. Waktu Nabi Adam dengan Hawa dulu di syurga, Allah telah mengisytiharkan perang kepada iblis. Kerana Allah tahu punca manusia tidak selamat daripada neraka Allah pada hari akhirat. Punca utamanya adalah iblis. Nabi Adam alaihissalam sendiri pun asbab termakan hasutan iblis dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu kita jangan salah paham, tuan-tuan. Jangan sekali-kali kita mengatakan bahawa Adam punya pasal kita tak masuk syurga. Itu salah. Akidah ini salah. Kerana jelas dalam Quran Allah Taala telah menyebutkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, wahai para malaikat aku sekalian, aku bercadang nak ciptakan manusia untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Ini sebelum Nabi Adam dicipta. Allah sendiri sebut fil ardi khalifah, di atas muka bumi, bukan di syurga, bukan di planet lain, tapi di atas bumi. Maka sama ada Nabi Adam makan atau tidak makan pohon yang dilarang itu, Nabi Adam tetap akan diturunkan ke atas muka bumi. Jadi jangan salahkan Nabi Adam. Ini dia punya masalah. Kalau tidak semua kita di syurga sekarang. Itu tidak betul, tuan-tuan. Itu tidak betul sama sekali. Baik. Allah mengisytiharkan perang kepada kita, kepada makhluk yang bernama iblis, kerana Allah tahu punca manusia akan dibinasakan pada hari akhirat. 99% disebabkan makhluk ini. Kerana makhluk ini punya sejarah yang besar, bukan setakat manusia biasa. Nabi pun pernah dia hasut untuk melanggar perintah Allah. Maka sebab itu Allah rakam kisahnya beberapa tempat dalam Al-Quran untuk menjadi panduan kepada kita. Nak merdeka di akhirat, kena isytihar perang kepada iblis. Ketika mana Allah hendak menghantar iblis ke atas muka bumi, dikeluarkan daripada syurga, Allah menawarkan kepada iblis untuk meminta permintaan, sebelum aku usir engkau daripada syurga. Maka iblis pun meminta kepada Allah, qala rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Aku cuma nak minta satu saja. Aku nak umur aku dipanjangkan sampai hari kiamat. Umur aku panjang sampai hari kiamat. Maka kata Allah, fa innaka minal munzirin. Kalau itu permintaan kau, aku bagi ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari kiamat. Sebab itu iblis yang menggoda Nabi Adam makan pohon dilarang sehingga sekarang masih hidup. Cuma kita tak tahu dia berada di mana. Masih hidup. Iblis ini keturunannya Allah panjangkan umur sampai hari kiamat. Maka iblis pun sebelum melangkahkan kaki daripada syurga, dihantar ke atas muka bumi. Dia membocorkan beberapa rahsia. Dia akan hancurkan manusia daripada masuk ke dalam syurga Allah. Itu yang kita nak ceritakan hari ini. Tapi bocor ni, tuan-tuan, banyak yang sudah tahu, tapi masih kadang juga dengan iblis. Jalan-jalan iblis yang menggoda manusia ni, soalannya bocor, tapi kita masih gagal juga untuk melawan iblis. Rahmatullahi alaih. Tuan-tuan kena banyak masalah diri. Kata iblis, qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Tuhan, engkau usir aku dengan penuh terhina daripada syurga ini. Aku janji la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan duduk di hadapan setiap manusia untuk menghancurkan kehidupannya daripada jalan yang lurus. Ini janji iblis kepada Allah. Setelah itu iblis membocorkan 4 jalan utama iblis nak menghasut manusia. Tonton ingat. Kata iblis, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shama'ilihim." 4 jalan. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau akan mendapati, ya Tuhan, setelah aku masuk di 4 jalan ini, kau akan tengok sikit di kalangan hamba-Mu yang bersyukur. Tak ramai yang sujud dengan engkau. Apa dia
Semua orang akan berjalan ke hadapan, semua akan menuju kepada alam akhirat. Tak ada yang boleh halang. Maka jalan yang pertama kata iblis, jalan akhirat. Aku akan duduk di sana, aku akan rosakkan manusia supaya lupa dengan akhirat mereka. Tonton tengok hari ini. Jangan jauh-jauh, muhasabah diri kita sendiri. Berapa ramai orang hari ini hidup seakan-akan alam kubur itu tak pernah wujud. Berapa ramai manusia hari ini hidup seakan-akan syurga dan neraka itu tak pernah wujud di sisi Allah SWT. Tak peduli halal dan haram, buat yang penting aku dapat. Iblis nak merosakkan akhirat kita. Dia buat kita lupa dengan akhirat. Dia cenderungkan kita kepada dunia semata-mata. Maka celakalah orang yang termakan hasutan iblis, lupa dengan kehidupan akhiratnya. Jalan yang pertama. Jalan yang kedua kata iblis, wa min khalfihim, daripada jalan belakang. Jalan belakang apa yang kedua? Kata para ulama tafsir, merujuk kepada jalan dunia manusia. Apa yang iblis buat? Dia akan datang, dia akan hiasi dunia itu supaya manusia asyik cinta dengan dunia, lupa dengan akhirat di hadapannya. Sebab itulah kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, yakbaru bulu Adam wa yakbaru ma'ahu isnani hubbul mali wa tulul umri. Kata Nabi, semakin meningkat usia manusia, semakin meningkat dua keinginan dalam jiwa dia. Yang pertama, cintakan harta, dan yang kedua, umur yang panjang. Tuan-tuan, kita ucap selamat dari jadi orang, kita doa mudah-mudahan Tuhan umur yang panjang. Tak pernah orang doa mudah-mudahan umur pendek. Punyalah manusia disuka umur yang panjang. Padahal Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ardhalil umur. Ya Tuhan, aku berlindung kepadamu daripada umur yang panjang. Hari ini manusia semua mau umur yang panjang. Kalau boleh tak mau mati. Betul tuan-tuan? Kalaulah kematian malaikat maut itu boleh dirasuah, orang sanggup letak berapa harga supaya umurnya panjang. Nasib baik tak boleh. Kalau boleh, binasa. Jalan yang ketiga kata iblis, wa'an aymanihim, daripada sebelah kanan manusia. Karena itu tuan-tuan merujuk kepada apa? Kata orang ulama, merujuk kepada jalan-jalan kebaikan. Apa yang iblis buat? Bila mana manusia nak melakukan kebaikan, iblis akan duduk di hadapan, sentiasa membisikkan hasutan-hasutan supaya kebaikan itu tak dapat dilakukan oleh manusia. Ini standard. Orang yang nak kahwin, ada aja masalah datang. Kalau bukan pasangan yang perempuan itu datang lagi yang ketiga, halangan orang tua hantaran tinggi. Itu halangan yang biasa dalam masyarakat kita. Ini kerja iblis, tuan-tuan. Iblis hasut dalam hati si bapa, pakcik, sekarang ini 20,000 tak cukup kalau buat majlis kahwin. Catering dah 15,000. Buat depan rumah mau kecil, buat di hotel. Ini
dia meletakkan syarat, hantaranku mengucap 2 kalimah syahadat di hadapan Nabi SAW. Maka lelaki itu pergi ke hadapan Nabi, mengucap 2 kalimah syahadat, menikah mereka. Maka jadilah Ummu Sulaim wanita yang paling mahal dalam Islam. Mahalnya itu bukan dikira dengan hantarannya. Tonton ingat, semakin rendah hantaran itu semakin mahal nilainya di sisi Allah. Tonton, jangan salah paham. Nah, itu jalan yang ketiga. Bila mana kita nak buat baik, iblis akan datang menggoda kita. Jalan yang keempat, yang terakhir, kata iblis kepada Allah, wa an syama'ilihim, daripada jalan sebelah kiri. Kiri itu merujuk kepada apa? Kiri dibangun sinonim dengan perkara-perkara buruk. Sebab itu kita bila nak dibuang air, kita tak boleh basuh dengan tangan kanan, basuh dengan tangan kiri. Tak boleh sentuh kemaluan dengan tangan kanan. Sebab kanan ini sinonim dengan benda-benda baik, kiri benda-benda buruk. Apa yang iblis buat? Dia akan datang di situ. Dia akan hiaskan maksiat, kemungkaran, perbuatan keji. Dia akan hiaskan supaya nampak cantik pada pandangan manusia. Hari ini berlaku atau tidak berlaku? Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan pergi tengok di sebuah supermarket. Tuan-tuan berdiri dengan cashier tu. Tuan-tuan berdirilah 1 jam. Tuan-tuan tengok berapa ramai orang Islam, Melayu, lelaki beli Arab. Dia beli Arab macam dia beli Coca-Cola. Tak ada rasa malu dia. Padahal beberapa di sini belakangnya itu ada ustaz berkopiah, ada yang makcik pakai tudung lampu. Tak ada langsung rasa sensitivity dalam hati. Kenapa? Iblis telah menghiasi kemungkaran yang dia buat itu nampak tidak salah pada pandangan matanya. Ini semua kerja iblis. Sehingga kan yang lebih malam, musibah menimpa kepada kita apabila kita tidak pernah rasa malu, tidak pernah rasa janggal dengan kemaksiatan yang kita buat. Sepatutnya malu kerana kita telah melanggar fitrah sebagai manusia. Orang lain semua nak akan kebaikan, kita satu orang buat jahat. Sepatutnya malu. Tetapi malu itu sudah tidak ada kerana disebabkan hasutan daripada iblis, la'natullahi alaihi. Maka sebab itu tuan-tuan, bila kita kenal, kita tahu jalan-jalan iblis nak menghancurkan kehidupan kita, maka kita mesti istiharkan perang kepada makhluk ini dengan memperbanyakkan doa kepada Allah, dengan memperbanyakkan minta perlindungan kepada Allah, supaya Allah memelihara kita daripada hasutan dan godaan iblis, la'natullahi alaihi. Tuan-tuan, jadi sekadar itu saya kira pada tengah hari yang ringkas ini tuan-tuan, panjang lagi, tapi tak apalah masa cemburu kita berhenti dulu di sini. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di kesempatan yang lain. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada yang tersalah bicara, terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah tuan-tuan, yang kurang itu di atas kelemahan diri kita. Mohon ampun dan maaf daripada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim wa ala malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yustajabu lahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa